Najib Razak mendesak cepatkan wang ke tangan rakyat, katanya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata kerajaan perlu segera menyalurkan wang bantuan kepada rakyat yang telah diumumkan melalui pakej rangsangan ekonomi. Beliau berkata pengumuman pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin adalah permulaan yang baik. Ini adalah satu permulaan yang baik. Cabaran sekarang ialah untuk membayar wang ini secepat mungkin supaya ia sampai ke tangan rakyat. Proses rayuan kepada sesiapa yang tidak dapat juga perlu dipermudahkan dan disegerakan. Ini adalah keutamaan pada masa sekarang, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya petang semalam. Antara pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan Perdana Menteri petang semalam, bantuan prihatin nasional, iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion. Katanya, buat pertama kalinya, bantuan akan turut disalurkan bukan sahaja kepada kumpulan B40, tetapi meliputi kumpulan M40. Mereka ini termasuk pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Ia merangkumi bantuan RM1.600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang berpendapatan bulanan RM4.000 dan ke bawah. Bayaran RM1.000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020. Begitu juga RM1.000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih RM4.000 hingga RM8.000 yang akan dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki RM500 lagi pada bulan Mei. Muhyiddin juga turut mengumumkan peruntukan kepada Kementerian Kesihatan, allowance khas sebanyak RM600 kepada doktor serta internet percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, kata Najib, masih ada bahagian yang perlu diberi perhatian kerana situasi ekonomi dalam tempoh COVID-19 ini adalah sangat luar biasa berbanding ekonomi yang merundum. Bagaimanapun katanya ia boleh ditambah baik dengan pakej-pakej tambahan pada bulan-bulan mendatang. Sangat menyeluruh, kata Mat Hassan. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata pengumuman Perdana Menteri itu adalah sangat bertepatan, strategik dengan sesuai masa. Katanya fokus utama rancangan ini ialah mengurangi kesempitan hidup rakyat, membantu perniagaan dan melestarikan ekonomi. Ia sangat menyeluruh, menepati sasaran dan adil. Perdana Menteri telah melakukan perkara yang betul dan memberikan kepimpinan yang sangat diperlukan waktu ini. Semoga semua perkara yang diumumkan itu dapat segera diagih dan dilaksanakan, katanya. Muhammad mengingatkan rakyat supaya terus bersabar menghadapi detik sukar ini dan yakin akan dapat diatasi. Dalam pada itu, Anwar tak mahu orang politik perompak. Agih bantuan diumumkan Perdana Menteri. Presiden PKR Anwar Ibrahim tidak mahu agihan bantuan yang diumumkan kerajaan dilakukan orang politik ataupun perompak kerana khawatir akan berlaku ketirisan. Secara keseluruhannya, Anwar berkata beliau gembira dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kita harus teliti peringkat pelaksanaan. Apakah pelaksanaan itu tidak mengalami ketirisan dan kebocoran? Jangan diserahkan pelaksanaan kepada orang-orang politik atau pegawai yang mempunyai rekod yang buruk, mencuri dan merompak. Katanya mengulas pembentangan pakej rangsangan ekonomi diumumkan petang semalam. Ulasan Anwar disiarkan secara langsung melalui Facebooknya selepas pengumuman kerajaan. Pakej rancangan ekonomi bernilai RM250 bilion yang diumumkan Perdana Menteri petang semalam merangkumi bantuan prihatin nasional, iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion. Bantuan bukan sahaja disalurkan kepada kumpulan B40 tetapi meliputi kumpulan M40 termasuk pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Melalui program itu, bantuan RM1.600 akan diberikan kepada hampir 4 juta isi rumah berpendapatan bulanan RM4.000 dan ke bawah. Bayaran RM1.000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020.
Begitu juga bayaran RM1000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih RM4000 hingga RM8000 yang akan dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki RM500 pada bulan Mei. Muhyiddin juga turut mengumumkan peruntukan kepada Kementerian Kesihatan allowance khas RM600 kepada petugas barisan hadapan yang menangani wabak COVID-19 serta internet percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bawa ke Parlimen untuk dibahas. Tambah Anwar, beliau bersyukur kerana pakej rancangan itu dilihat menyeluruh namun harus diteliti kerana mungkin ada yang tercicir. Oleh itu Anwar berkata sewajarnya pakej rancangan ini dibawa ke Parlimen untuk dibahas dan disokong serta ditambah baik bagi mengangkat ekonomi negara. Katanya walaupun Muhyiddin menjelaskan bahawa kerajaan yang ada ini tidak pilih rakyat namun memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya. Di negara demokratik Korea, Jepun, Australia, dia serahkan juga belanjawan ini untuk dibahas dan diawasi di Parlimen supaya ada kebertanggungjawaban. Sekarang ini bila tambah RM25 bilion, dari mana sumber? Bagaimana boleh bayar hutang? Bagaimana boleh diperinci pelaksanaannya? Saya sure Perdana Menteri beri pertimbangan serius, beri ruang kepada semua pihak untuk bahas dan beri sokongan dengan maksud memperbaiki, katanya. Mengulas lanjut, Anwar menganggap satu kelemahan jelas apabila penangguhan bayar balik pinjaman dibuat namun kadar faedah masih dikenakan. Oleh itu, beliau menyeru Bank Negara BNM supaya mengkaji semula langkah itu agar kadar faedah dapat diketepikan. Saya anggap satu kelemahan besar kerana kadar faedah dikenakan. Maknanya orang tidak ada meniaga, tak ada keuntungan melalui kerugian. Cukup 6 bulan kena bayar balik hutang dengan faedah. Ini harus diteliti semula oleh BNM, katanya. Kita beralih pada perkembangan berita yang lain. Muhyiddin luluskan RM4000 untuk setiap bahagian bersatu. Setiap bahagian Parti Bersatu akan menerima bantuan kewangan RM4000 untuk menolong ahli-ahli yang terjejas berikutan krisis COVID-19. Parti itu mempunyai 189 bahagian yang bermakna bantuan tersebut berjumlah RM756,000. Presiden Parti Muhyiddin Yassin akan memberi bantuan kepada setiap bahagian untuk diagihkan kepada ahli-ahli yang terjejas menurut surat yang ditandatangani oleh Hamzah Zainuddin selaku Setiausaha Agung baru yang dilantik oleh Muhyiddin. Surat dimuat naik oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal semalam yang mengucapkan terima kasih kepada Muhyiddin kerana mendengar cadangan Pemuda Bersatu. Menurut sumber tersebut, daripada wang RM4000 itu, RM2000 akan diagihkan untuk bahagian, manakala RM1000 setiap satu buat sayap wanita dan belia. Surat itu mencadangkan supaya bantuan diberikan kepada ahli dalam bentuk keperluan asas bernilai RM50 seperti 5 kilo beras, 1 kilo gula, 1 kilo tepung, mi beras, 1 papan telur dan 1 kilo minyak masak. Surat itu menggesa pemimpin bahagian untuk bekerjasama dan memastikan ahli yang terjejas menerima bantuan tersebut. Malaysia sedang berdepan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai usaha membendung penularan wabak COVID-19. Dalam perkembangan berita yang berbeza, Prosiding Komitel, Bapa Adib akan hantar representasi kepada Peguam Negara. Bapa Anggota Bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim akan mengemukakan representasi kepada Peguam Negara yang baharu, Tan Sri Idrus Harun, bagi mendapatkan pendirian Jabatan Peguam Negara AGC berhubung permohonan Prosiding Komitel yang difailkannya terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Peguam Aidil Khalid yang mewakili Bapa Muhammad Adib Muhammad Kasim Abdul Hamid berkata, beliau memaklumkan perkara itu ketika pengurusan kes di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Derma Fikri Abu Adam pada 11 Mac lepas. Pengurusan kes itu turut dihadiri Peguam Kanan Persekutuan Man Kiranjit Kaur Mahinder Singh yang mewakili Peguam Negara ketika itu, Thomas selaku responden. Mahkamah dimaklumkan bahawa dengan perkembangan semasa pertukaran Peguam Negara, maka pihak perayu Muhammad Kasim akan menulis surat representasi kepadanya, Idrus, bagi mendapatkan pendirian jabatan itu sama ada masih berdiri teguh di belakang tingkah laku Thomas sebelum ini.
khususnya berkaitan kenyataan media yang menjadi subjek perkara prosiding hina mahkamah ataupun AGC ingin menjarakkan dirinya dengan tindakan Thomas tersebut, katanya kepada Bernama. Ditanya sama ada pihaknya telah menghantar surat representasi tersebut, Aidil berkata, beliau masih belum berbuat demikian berikutan tidak dapat hadir ke pejabat susulan perintah kawalan pergerakan yang bermula 18 Mac lepas. Aidil berkata pada masa sama beliau turut memaklumkan kepada mahkamah bahawa beliau akan mendapatkan arahan daripada anak guamnya sama ada hendak meneruskan rayuan atau menarik balik rayuan dengan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan pertukaran peguam negara. Katanya mahkamah rayuan menetapkan 5 Mei untuk pengurusan kes. Seterusnya bagi membolehkan pihak-pihak memaklumkan perkembangan kes itu. Pengurusan kes itu adalah susulan rayuan yang difailkan Muhammad Kasim pada 11 Februari lepas terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 28 Januari lalu yang membenarkan rayuan Thomas untuk mengetepikan prosiding komitel yang difailkan terhadapnya oleh Muhammad Kasim. Hakim Datuk Mior Hasimi Abdul Hamid dalam keputusannya berkata, Mahkamah Krona telah terkilaf ketika membuat keputusan yang membenarkan prosiding komitel dimulakan terhadap Thomas. Muhammad Kasim memfailkan permohonan untuk memulakan prosiding komitel terhadap Thomas pada 16 Julai tahun lepas di Mahkamah Krona Shah Alam atas dakwaan menghina mahkamah berkaitan prosiding inquest bagi mencari punca kematian anaknya. Dalam permohonan itu, Muhammad Kasim 66 tahun mendakwa Thomas telah membuat penghinaan terhadap mahkamah menerusi afidavit yang difailkan Jabatan Peguam Negara pada 3 April lepas berhubung punca kematian anaknya. Muhammad Adib 24 yang juga anggota unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya menghembuskan nafas terakhir pada 17 Disember 2018 di Institut Jantung Negara ekoran kecederaan parah dialaminya dalam rusuhan di tapak kuil Sri Mahamariaman USJ 25 Subang Jaya pada 27 November tahun sama. Pada 27 September 2019, Mahkamah Krona memutuskan kematian Muhammad Adib disebabkan perbuatan jenayah yang dilakukan lebih 2 atau 3 individu yang tidak diketahui. Kita beralih kepada perkongsian berita yang terakhir. Mujahid keluar simpanan RM50,000 bantu penduduk Parit Buntar. Anggota Parlimen Parit Buntar Mujahid Yusof memperuntukkan gaji dan wang simpanannya sebanyak RM50,000 pada penduduk miskin yang terputus bekalan makanan di kawasan parlimennya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bekas Menteri Agama berkata, wang tersebut akan diberi kepada peniaga kecil, nelayan miskin, pesisir pantai yang terputus bekalan makanan ekoran pandemik COVID-19 serta petugas barisan hadapan yang sedang berkhidmat. Segala peruntukan bagi membantu mereka yang memerlukan ini telah bermula sejak 23 Mac lalu dan akan diteruskan hingga 14 April depan. Bekalan keperluan asas makanan seperti beras akan disalurkan melalui Wakil Pusat Khidmat Parlimen Parit Buntar dan akan diagihkan ke kawasan bandar Separa, bandar dan kampung-kampung. Kita mensasarkan 2,000 keluarga yang akan menerima bantuan keperluan asas ini. Semoga ia membantu meringankan beban mereka yang memerlukan, kata Mujahid dalam kenyataan hari ini. Beliau turut merayu bantuan kepada pusat khidmatnya dengan menghubungi talian 05 7166 520 Pejabat Parlimen Parit Buntar. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Untuk teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.